أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memulakan perbincangan dan diskusi kita pada petang ini di dalam kitab Sabil Al-Muhtadin berkenaan dengan solat sunat, dengan kita sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala panjangkan usia kita pada hari ini dapat sama-sama kita bertemu di dalam alam maya ini. Moga-moga Allah Ta'ala mempermudahkan urusan kita untuk memahami perbincangan kita pada hari ini. Suara slow Baik, insya-Allah saya akan memulakan perbincangan kita berkenaan dengan buku yang telah kita wawarkan sebelum ini. Buku yang kita nyatakan adalah buku Sabil Al-Muhtadin, karangan seorang alim, Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Ini seorang tokoh yang wara', seorang yang alim, yang zuhud, yang terkenal suatu masa dahulu ketika dalam lingkungan kurun yang ke-18, dan beliau ini banyak menulis karya-karya mendidik masyarakat dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini antara salah satunya. Kitab ini sebenarnya ini yang telah dimodernkan dan hanya diambil sebahagian saja, iaitu bahagian solat-solat sunat saja. Kitab ini Sabil Al-Muhtadin ini bagi yang mungkin mengenali dengan lebih dekat, buku ini ada tajuknya banyak lagi, bukan solat-solat sunat saja, tetapi kita memilih perbincangan berkenaan dengan solat sunat ini kerana ianya telah dipilih dan ditahqiq. Pentahqiqnya kalau boleh tengok kat sini adalah Ustaz Muhammad Khidir Husin. Ustaz Muhammad Khidir Husin ni saya pernah bertemu dengan dia ketika berkhidmat di Telaga Biru dulu, dan memang seorang yang faqih, yang alim, khususnya di dalam fiqh mazhab Syafi'i. InsyaAllah kita akan mengambil manfaat daripada kitab ini dengan pembacaan kita, insyaAllah bermula pada hari ini dan beberapa hari, saya kira 4 hari sehingga ke hari Ahad, kita akan ambil bahagian-bahagian yang kita boleh amalkan secara segeralah. Ada perbincangan yang saya akan skip kerana dia lebih maksudnya kalau nak kita apply secara dekat dengan diri kita mungkin lama lagi lah. Contohnya kalau nak bincang tentang istisqa ataupun solat gerhana, ni kalau sempat kita hanya sebut bincang secara ringkas saja, tetapi kita fokus kepada solat-solat sunat yang memang kita berpotensi dan kita boleh laksanakan sepanjang kita berada di rumah ataupun sepanjang Ramadan yang bakal menjelma tak lama lagi ini. InsyaAllah secara rasminya akan diumumkan malam ini. Kalau esok puasa, sama-sama kita mendirikan solat tarawih lah malam ini, insyaAllah. Baik, di dalam buku Sabil Al-Muhtadin ini, khususnya berkenaan dengan solat-solat sunat ini, saya beri gambaran secara umum. Pengarang mendatangkan perbincangan dari dua jenis solat sunat, iaitu solat sunat yang sunat didirikan secara berjamaah, digalakkan didirikan secara berjamaah, dan solat sunat yang tidak digalakkan ataupun tidak disyariatkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Baik, kita pergi kepada pendahuluan.
Saya suka apa yang dinyatakan oleh pentahqiq kitab ini, penyemak ataupun kita kata yang menyemak dan memberi nafas baru kepada buku ini, iaitu Ustaz Mamat Hidir. Dia nyatakan di sini akan kepentingan para asatizah ataupun sesiapa sahaja yang ingin memahami hukum hakam fiqh terutamanya, maka sangat sesuai untuk kita memahami dan mendalami kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama Nusantara. Maksudnya ulama yang dekat nature-nya dengan kita. Tak salah kalau kita baca kitab-kitab fiqh bagus, kitab-kitab fiqh Arab yang mana pengarangnya hidup di Mesir, hidup di Mekah, Madinah, hidup di Yaman dan sebagainya. Tak salah. Namun jangan tinggalkan pembacaan yang dikarang oleh pengarang-pengarang Nusantara. Maksudnya yang mereka ada kebiasaan adatnya seperti mana kita yang berada di Malaysia ini. Jadi syekh yang buku yang kita bincang ini, salah satunya adalah Syekh Muhammad Arsyad ini. Dia sangat memahami keadaan masyarakat Nusantara, orang Melayunya macam mana. Dia terkenal di kalangan Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, ni antara tokoh ketika itu. Maka penting, contohnya kalau macam saya lah kan, pergi belajar sekejap-sekejap di Jordan, kita belajar sana walaupun takhasus kita belajar fiqh, tapi fiqh yang kita belajar di sana secara khususnya belajar fiqh Hanafi. Jadi macam mana kita nak dekatkan pengamalan fiqh itu dengan masyarakat semasa sekiranya kita bawa yang Hanafi itu ke sini. Jadi kita perlu sesuaikan dengan maklumat yang dah sedia ada dengan masyarakat kita, iaitu masyarakat kita dekat dengan pengamalan ataupun pembawaan di dalam mazhab Syafi'i dan sudut fiqhnya. Baik, kita terus, masa kita tak lama. Saya hanya menjangka perbincangan hari demi hari ini dalam sekitar 30 minit lebih ataupun 40 minit begitulah. Jadi kita menghidupkan kembali kitab-kitab ulama Nusantara kita. Baik, pada pendahuluan berkenaan dengan solat sunat ini, pengarang kita nyatakan, moga-moga kita mendoakan sama-sama pengarang kitab ini dan juga pentahqiqnya dan siapa sahaja yang memberikan usaha dalam menjayakan pembukuan buku ini berada dalam keadaan sihat walafiat dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faslun, fasal pada menyatakan sembahyang sunat. Ini mula dibincangkan tentang solat-solat sunat. Dimulakan perbincangannya, bermulanya dengan ibadah badan yang terafdal kemudian daripada mengucap 2 kalimah syahadah, iaitu sembahyang. Ini kitab ini dalam Jawi. Kalau ikutkan bahasa yang asalnya, Jawinya lagi susah untuk kita faham. Tetapi pentahqiq telah mudahkan ejaan dan olahan bahasanya. Jadi apa kita faham daripada fasa yang pertama ini? Pengarang katakan ibadah badan yang terafdal kemudian daripada mengucap 2 kalimah syahadah itu ialah sembahyang. Maksudnya kita tahu apabila kita ni Islam, yang utama nak masuk Islam, pertamanya kuncinya adalah syahadah. Mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kuncinya. Yang penting selepas itu adalah, pengarang kata, yang penting selepas itu adalah solat. Namun kita kena faham, adakah tak perlu beriman? Adakah tak perlu kenal Allah? Terus pergi solat? Tak. Di sini pengarang kata ibadah badan. Jadi ibadah kita yang ada sekarang ini, ada ibadah badan, ada ibadah hati, ada ibadah harta dan sebagainya. Jadi dalam kategori ibadah badan, yang paling afdal, paling utamanya, sebagian ulama kata adalah solat. Kan majoriti ulamanya adalah mengatakan adalah solat. Maka fardu sembahyang itu terafdal daripada segala fardu. Kan? Fardu sembahyang itu terafdal daripada segala fardu. Maksudnya dalam banyak-banyak perkara yang fardu yang kita hari ini laksanakan, kita laksanakan apa? Fardu solat yang fardu. Ibadah puasa yang fardu. Fardu ni maksudnya yang wajib. Ada puasa yang wajib, ada sedekah yang wajib. Yang banyak-banyak wajib itu yang paling afdalnya adalah solat. Ini sebelum kita masuk pada perbincangan solat sunat secara lebih detail. Dan sunat sembahyang itu terafdal daripada segala sunat. Ini mantik. Kita faham secara logiknya. Apabila yang fardu itu paling afdal daripada banyak-banyak fardu,
maka sunat yang berkaitan dengan fardu itu pun dianggap terafdal daripada sunat-sunat yang lain. Maksudnya macam mana tu? Maksudnya kalau solat ini ada solat sunat yang mengiringi solat tersebut ataupun yang melengkapi solat tersebut, kita namakan solat sunat, maka dia lebih afdal daripada sunat kategori ibadah-ibadah sunat yang lain. Contohnya puasa. Puasa kita ada puasa yang wajib, ada puasa yang sunat. Jadi kalau kita nak bandingkan dari sudut afdalnya, afdal solat sunat ke afdal puasa sunat, maka di sini kita boleh fahami pengarang kata, maka sunatnya pun menjadi sunat yang lebih afdal daripada sunat-sunat yang lain. Maka yang mengiringi sembahyang itu puasa. Ini pengarang nak bagi tahu dari sudut turutan afdalnya. Selepas yang utama syahadah. Lepas syahadah solat, ibadah badan yang utama. Kemudian apa lagi? Puasa. Selepas puasa kemudian maka haji. Kemudian selepas itu haji. Ini rukun Islam. Kemudian maka zakat. Jadi turutannya solat, puasa, haji, zakat. Demikianlah atas kata setengah ulama. Maksudnya sebahagian ulama berbeza pandangan dari sudut turutan itu. Kan? Setengah mereka dan kata setengah mereka itu ibadah badan yang terafdal itu adalah zakat. Kan ada pandangan yang kata dalam banyak ibadah yang menggunakan tubuh badan yang lebih utama adalah zakat. Ada setengah pandangan lagi kata yang lebih afdal itu adalah puasa, dan ada juga pandangan yang kata yang lebih afdal itu adalah haji. Jadi di sini kita faham secara umumnya pengarang memberitahu kepada kita bahawa yang paling afdal dalam ibadah badan itu adalah solat. Maka penting untuk kita faham segala berkenaan dengan solat. Baik. Tetapi bimbang dengan menuntut ilmu itu terafdal, kerana yang fardu ain daripada ilmu itu terafdal daripada segala fardu ain yang lain, hingga sembahyang sekalipun. Ini kena faham betul-betul. Maksudnya pengarang nak highlightkan, nak bagi kita faham berkenaan dengan kalaulah kata ibadah solat itu paling afdal, di manakah kedudukan ilmu? Kan kita kata nak solat ke nak apa-apa ibadah, ilmu jangan tinggal. Maka di sini pengarang datangkan kerisauan itu, diberikan satu kedudukan yang khas ilmu itu berbanding solat. Jadi intipati daripada kata-kata pengarang di sini, dia kata dibimbangi menuntut ilmu itu lebih afdal, kerana ilmu fardu ain itu lebih afdal berbanding segala amalan fardu ain. Kan dalam ilmu pun ada ilmu yang wajib kita pelajari, ada ilmu yang fardu secara fardu kifayah, maksudnya tak wajib secara individu. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Maka di sini pengarang katakan menuntut ilmu yang fardu ain itu maksudnya yang wajib ke atas setiap individu. Apa dia? Bab taharah. Apa dia lagi? Belajar ilmu tentang solat. Ni antara yang fardu ain yang penting yang kita kena faham. Belajar tentang akidah, mengenal Allah, ini fardu ain. Maka pengarang kata belajar ilmu fardu ain itu lebih afdal berbanding segala amalan fardu ain. Maksudnya kalau nak dibandingkan dengan solat yang fardu tadi tu, yang fardu ain itu, ilmu itu lagi penting. Walaupun solat. Kan pengarang kata sini, walaupun ibadah yang fardu itu adalah solat. Macam mana? Iyalah sebab kalau kita nak dirikan solat tanpa ada ilmu, macam mana dengan solat yang kita kerjakan? Sebab itu pengarang sedarkan kita akan kepentingan ilmu. Jangan solat yang kita kerjakan itu daripada dulu sampai sekarang ianya hanya semata-mata pengalaman dan ikut-ikut. Tetapi perlu didasarkan dengan ilmu. Paling kurang kena tahu tentang ilmu. Sebab tu saya mengajak tuan-tuan mungkin hari ini yang sempat ataupun yang tak sempat, ataupun rasa ada lagi bacaan yang lain yang dia lebih gemar, tak ada masalah. Yang penting kita baca dan kita memahami ibadah solat kita dengan ada ilmu. Kerana ilmu adalah pendorong yang paling utama membuatkan seseorang itu beramal. Kan hari ini kita beramal banyak dia punya dorongan dia. Tapi dorongan yang paling utama adalah apabila kita belajar ilmu tentang ibadah tersebut. Belajar tentang solat membuatkan kita lebih rasa semangat untuk mendirikan solat. Macam saya hari ini, saya memilih buku ini bukan nak tunjukkan tuan-tuan, tunjukkan sahabat-sahabat sekalian saya ini dah banyak solat sunat, tak. Tapi nak bagi tahu apabila kita belajar tentang solat sunat, paling kurang diri saya sendiri pun rasa berkobar-kobar semangat tu nak mendirikan solat sunat. InsyaAllah.
Baik. Dan ilmu fardu kifayah itu lebih afdal berbanding semua amalan fardu kifayah yang lain. Begitu juga. Ilmu lebih utama daripada amalan. Nak beramal kena ada ilmu. Kalau orang belajar tentang fardu kifayah, belajar lebih utama daripada mengamalkan. Kalau amalkan tanpa ilmu boleh jadi sesat. Jadi pada rangkap ini pengarang nak bagi tahu kepada kita tentang kepentingan kita belajar. Walaupun apalah solat sunat daripada dulu kita dah tahu, kita dah amalkan pun berjenis-jenis amalan ataupun solat-solat sunat yang kita kerjakan. Tapi kalau ditanya tentang ilmu, kita tak tahu. Bila nak kena buat, ada tak hadis berkenaan dengannya, ada tak hukum hakam perbincangan ulama, ada tak khilaf, kita pun tak tahu. Jadi di sini paling kurang kita belajar satu buku ini, kita ada base dia, kita ada dasar dia. Jadi kesimpulan dia daripada itu, hal ini kerana ilmu tentang ibadah fardu ain lebih afdal daripada semua ibadat fardu ain yang lain. Ilmu itu lebih penting. Baik, seterusnya, maka yang afdal daripada segala sembahyang sunat itu sembahyang hari raya kurban. Maksudnya dalam banyak-banyak ibadah solat sunat itu, pengarang cuba nak menunjukkan turutan yang mana yang paling afdal. Pengarang kata yang pertamanya adalah solat sunat raya kurban, kan? Kemudian maka hari raya fitrah, maksudnya raya Aidul Fitri, kan? Ada dua raya kita. Kalau nak dibandingkan solat raya kurban ke solat raya Aidul Fitri, yang lebih utama solat raya Aidul Adha, solat hari raya kurban lebih utama. Tetapi ini dari sudut solatnya. Tetapi kalau nak dibincang dari sudut takbirnya, yang mana lebih utama? Takbir pada hari raya Aidul Fitri ataupun Aidul Adha? Sebagian ulama kata yang lebih afdal adalah pada Aidul Fitri. Itu tetap bincanglah, sebab kita bincang tentang solat. Jadi pengarang kata turutannya solat Aidul Adha, kemudian solat Aidul Fitri, kemudian solat sunat sembahyang gerhana matahari. Kan, gerhana matahari. Gerhana ada dua, gerhana matahari, gerhana bulan. Maka yang duduk di tempat yang lebih tinggi adalah gerhana matahari, kemudian gerhana bulan. Kemudian maka sembahyang minta hujan, solat sunat istisqa. Kan? Ini jarang-jarang kita ada pengalaman dengan solat sunat istisqa. Kemudian maka sembahyang witir. Jadi ini kalau kita boleh buat kesimpulan secara umum yang dibincangkan ini, yang dinyatakan di sini, turutan ini turutan yang afdal daripada solat sunat raya kurban, raya Idul Fitri, gerhana matahari, gerhana bulan, kemudian istisqa, kemudian solat sunat witir. Ini semua yang disyariatkan untuk didirikan secara berjemaah. Kan, kecuali solat sunat witir lah. Solat sunat witir hanya disyariatkan dilakukan secara berjemaah hanya ketika Ramadan sahaja, di hujung tarawih. Selepas habis tarawih adanya witir. Baik, itu dari sudut turutannya. Baik, kemudian masuk pada perbincangan jenis ataupun jenis solat sunat yang pertama, solat sunat witir. Dan adalah sembahyang witir itu jumlah daripada segala sunat rawatib. Kan, di sini pengarang nak bagi tahu tentang kedudukan solat sunat witir itu. Pengarang kata dia sebenarnya berada di dalam grup ataupun dalam zon solat sunat rawatib. Rawatib ni maksudnya apa? Rawatib ni maksudnya solat sunat yang berkaitan dengan solat fardu. Rawatib ni maksudnya yang mengiringi, sama ada duduk di sebelum ataupun duduk di selepas. Kan kita sebut solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib ni maksudnya yang mengiringi. Ada qabliyah, ada ba'diyah. Jadi solat sunat witir ini secara tak langsungnya dia berada di dalam kelompok itu yang rawatib. Rawatib kenapa? Sebab dia dikerjakan selesai solat Isya. Maksudnya tak boleh kita nak buat selepas solat maghrib, selepas solat zuhur, selepas solat asar, tak boleh. Kena hanya pada selepas solat Isya sahaja. Maka iaitu terafdal daripada segala sunat yang lain kerana kuat khilafnya. Jadi di sini pengarang nak bagi tahu selepas solat sunat yang disunatkan untuk didirikan secara berjemaah itu, lastnya adalah solat sunat witir.
Ini lebih afdal daripada solat sunat rawatib yang kita faham qabliyah ba'diyah tu. Kalau nak dibandingkan yang mana lebih kuat, yang mana lebih tinggi afdalnya, yang lebih afdalnya adalah solat sunat witir, kemudian baru solat sunat rawatib qabliyah ba'diyah. Sebab apa? Kerana kuat khilafnya. Maksudnya ada perbincangan ulama yang banyak, kan? Khilaf dari sudut hukum. Sehingga kan di dalam mazhab Hanafi menghukumkan solat sunat witir ini bukan sunat, tetapi dia menghukumnya sebagai wajib. Jadi yang kata sunat dalam mazhab Syafi'i kita memahami, dan kebanyakan mazhab lain kata sunat, tetapi dalam mazhab Hanafi sampai kata wajib. Cuma wajib di situ perlu didetailkan lagi lah. Dalam mazhab Hanafi dia membezakan antara fardu dan wajib. Ala kulli hal kita faham ada pandangan yang kata ianya wajib. Jadi kita kena bersungguh-sungguh untuk menunaikannya. Dan lagi kerana sabda Nabi SAW, innallaha amaddakum bi salatin hiya khairun lakum min humrin na'am wa hiyal witru. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kamu solat yang mana lebih baik daripada menyedekahkan unta-unta yang terbaik, iaitu solat witir. Kan? Ini salah satu kita faham dengan humrin na'am ini, unta-unta yang mahal, unta yang VIP punya. Jadi Allah Ta'ala bagi kepada kamu, wahai manusia, wahai umat Nabi Muhammad, dengan sejenis salat yang mana nilainya lebih bagus dan lebih mahal daripada unta-unta tersebut. Kenapa unta, tuan-tuan? Ini zaman Nabi SAW itu kenderaan yang paling mewah. Kalau hari ini kalau kita bandingkan dengan kereta ke motor ke jet ke kapal terbang ke, itulah yang paling mahalnya, unta. Kan, paling mewah, paling selesa. Jadi kalau kita bandingkan hari ini, kenderaan-kenderaan yang paling selesa lah dari sudut nilainya. Dan di sini juga boleh kita faham ia sebagai satu kiasan saja. Kiasan maksudnya Nabi nak bagi tahu ia satu benda yang sangat tinggi nilai dia. Jadi oleh sebab itu kita kena rebut untuk melaksanakannya sebaik mungkin. Apa dia? Solat sunat witir. Riwayat Tirmizi dan juga Hakim. Baik, disebabkan ada hadis ini maka kita kena bersungguh-sungguh untuk mengerjakannya. Lebih-lebih lagi golongan yang menghafal Al-Quran, kan, ahlul Quran. Ada hadis yang Nabi nyatakan, autiru ya ahlul Quran, atau kama qala. Maksudnya Nabi menggalakkan secara khusus kepada orang ahli-ahli Al-Quran ni. Maksudnya jangan tinggal solat witir, kerana ia adalah satu senjata kepada orang yang menghafal Al-Quran. Jadikan ia sebagai amalan yang istiqamah. Baik, seterusnya pengarang kata apa lagi? Sekurang-kurangnya sembahyang witir itu serakaat. Maksudnya satu rakaat. Dari sudut bilangan rakaatnya. Pengarang kata paling kurang satu rakaat. Maksudnya boleh tak buat satu rakaat? Boleh, tak ada masalah. Kan? Ada orang kata, oh buat satu rakaat tak boleh, makruh. Tak ada, tak makruh. Cuma ada sebahagian pandangan kata, kalau tak ada keuzuran, kan, konsisten asyik buat satu rakaat je tanpa ada keuzuran, boleh jatuh makruh. Bukan kata kalau buat je makruh, tak. Ini sebab apa? Sebab nak memberi galakan. Sebab di sana ada yang lebih elok, iaitu buat dengan 3 rakaat. Tapi kalau buat satu, sah tak ia dianggap sebagai witir? Sah, tak ada masalah. Dan sebaik-baiknya 11. Ini paling sempurna, paling maksimum tak boleh lebih dah, adalah 11 rakaat. Dan barang yang antara serakaat dan 11 rakaat itulah yang pertengahan. Maksudnya kalau kita nak buat antara 1 rakaat hingga 11 rakaat nak buat, ambil yang witir ni maksudnya yang ganjil. 1, kalau tak 1, 3, kalau tak 3, 5, kalau tak 5, 7, 9 dan 11. Boleh kita nak kerjakan mana-mana bilangan sahaja. Di sini pengarang nyatakan, dan tiada dikerjakan ia melainkan dengan dan tidak dikerjakan ia melainkan dengan pertengahannya. Maksudnya boleh dikerjakan dengan memilih yang mana saja yang sesuai dengan kita. Tidak melainkan dengan kasal.
maksudnya kalaulah ia dimaksudkan dengan malas kan, kalaulah kita malas lah, maksudnya tak boleh nak buat 7, tak boleh nak buat 9, mungkin ialah perasaan manusia rasalah beratnya nak buat banyak. Sebabkan kita malas, tak ada masalah, dia bukan satu kesalahan, boleh kita pilih. Kalau tak pun paling minima kesempurnaannya adalah 3 rakaat, atau 5 atau 7 atau 9. Maka jika sekiranya digenapkan witir itu seperti 4 atau 8, ia tidak dinamakan solat sunat witir lagi. Maksudnya kalaulah daripada yang ganjil kita genapkan dia, dah tak jadi witir, kerana witir itu trademarknya adalah ganjil, nombor-nombor yang ganjil. Bahkan dinamakan sunat yang lain, tak nama witir lah, namanya lain. Pada pahalanya pula tidak diberi sebagai pahala sunat witir, tetapi diberi pahala sunat yang lain. Maksudnya kalau solat tak secara ganjil, dia jadi yang genap, maka tak dapat witir. Dia hanya dapat solat sunat yang biasa. Baik. Inilah yang dinaskan oleh Syekhul Islam. Syekhul Islam dimaksudkan di sini adalah Syekh Zakaria Al-Ansari dalam syarah Rawdah. Dan Syekh Ibn Hajar dalam Fathul Jawad. Ini berbeza dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfatul Muhtaj. Beliau berkata diberi pahala sunat witir kepadanya sebagaimana keadaan orang yang melakukan sebahagian daripada solat sunat tarawih, kerana solat sunat witir diitlakkan kepada himpunan 11 rakaat. Ada 2 pandangan. Maksudnya pandangan yang mengatakan kalau kita tak nak buat genap, tak nak buat ganjil, kita buat genap kan, daripada 5 terus tambah satu lagi jadi 6. Maka satu pandangan kata dia tak dapat dah pahala ke-6 tu, tak dapat pahala witir. Tapi satu pandangan kata dia dapat juga, kan. Dan di sini pengarang dikiaskan kepada seperti mana solat sunat tarawih. Kan kita mungkin kalau diisytiharkan malam ni lah kita start solat tarawih. Jadi solat sunat tarawih ni kalau kita solat 8 ataupun solat sunat 20, solat sunat 8 dapat pahala, solat 20 pun dapat pahala. Isunya kalau kita solat tak cukup 8, tak cukup 20, maksudnya kita hanya buat 4 ataupun buat 6, ataupun tak cukup 20, kita hanya solat 12, 14. Macam mana? Dia dianggap tarawih ke tidak? Jadi sama juga di sini. Sebagian ulama kata dia masih lagi dianggap solat sunat tarawih, tetapi tak adalah sama pahalanya seperti mana orang yang melengkapkan 20 rakaat kerana usahanya lebih. Jadi moga-moga Allah Ta'ala bagi kita kekuatan untuk habiskan solat tarawih 20 rakaat sepanjang Ramadan ini, insya-Allah. Kemudian Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' berkata, sekurang-kurangnya solat witir yang sempurna ialah 3 rakaat. Yang lebih sempurna ialah 5 rakaat, kemudian 7, kemudian 9 rakaat. Ini pandangan Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi antara muhakkik di dalam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi kata yang 3 tu minima sempurna. Yang lebih bagus lagi adalah 3 paling minima sempurna. Lebih bagus lagi 5, lebih bagus lagi 7. Maksudnya semakin ianya ditambah semakin bagus. Allah Subhanahu wa taala Maha adil dengan mengganjari pahala mengikut apa yang kita usahakan. Jika solat itu dilakukan melebihi 11 rakaat, witirnya itu tidak sah. Kan rajin terlebih, dah cukup 11 ditambah lagi 13, 15. Tak sah. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al. Siapa nak buat witir dengan 5, buat, tak ada masalah. Wa man ahabba ayyutira bi thalathin falyaf'al. Siapa nak buat dengan 3, buat, tak ada masalah. Wa man ahabba ayyutira bi wahidah falyaf'al. Siapa nak buat dengan 1, boleh buat, tak ada masalah. Jadi pilihan. Ini hadis riwayat Abu Daud. Okey, sikit lagi kemudian kita stop. Dan juga selain daripada itu ada juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata pengarang, autiru bi khamsin aw sab'in aw tis'in.
au 11. Nabi kata lakukan solat witir itu dengan 5 ataupun 7 ataupun 9 ataupun 11. Falau zada 'alaiha lam yasih witruhu. Kalau dia melebihi daripada itu, maka tak sah, tak dianggap lagi sebagai witir. Maksudnya lebih daripada 11. Ini sebenarnya nak mengajar kita apabila kita beribadah, bukan semata-mata ikut selera kita dan ikut sedap kita ataupun ikut kekuatan kita. Tapi buat ibadah itu mengikut apa yang dituntut. Semakin kita patuh dengan apa yang dituntut, semakin kita dapat poin banyak. Maksudnya dapat pahala banyak. Ini ujian di dalam ibadah. Bukan ikut yang kita rajin. Oh rajin rasa malam ni dibantainya buat 40 rakaat solat sunat tarawih. Tak kena. Baik. Kemudian berkenaan dengan waktu sah solat witir. Waktu solat witir adalah di antara solat isyak dan terbitnya fajar sadiq. Maksudnya antara selepas isyak sehinggalah subuh. Fajar sadiq ini maksudnya waktu yang sebenar. Masuk solat subuh. Kerana sebelum solat subuh dia ada fajar kazib. Maksudnya waktu itu, kalau dalam satu hadis Nabi menyatakan mula-mula yang akan azan itu adalah Bilal waktu subuh. Kemudian azan yang kedua itu adalah azan daripada Ibn Ummi Maktum. Itu baru yang menandakan masuknya waktu subuh. Jadi yang sebelumnya itu kalau sampai ke ketika itu masih lagi boleh dikerjakan solat witir. Dia punya limit dia selepas menunaikan solat isyak sehinggalah habis sampai ke solat subuh. Jika dilakukan solat witir selepas itu baru diketahui dengan nyata bahawa solat isyaknya batal, maka solat itu dikira solat sunat mutlak. Maksudnya syarat di sini telah mengerjakan solat isyak. Jadi kalau dia dah buat solat isyak, kemudian dia solat witir, kemudian dia dapati solat isyak dia tu, maksudnya selepas subuh esok tu dia dapati solat isyak dia tak sah. Mungkin ada najis pada badan dia, pada pakaian dia, ataupun ada bahagian-bahagian yang terkena liquid menyebabkan wuduk dia tak sempurna, maka solat isyak tak sah. Habis macam mana dengan solat witir dia? Solat witir dia automatik bertukar menjadi solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak ni maksudnya solat sunat biasa. Maksudnya apa-apa kan solat mutlak ini tanpa berkait dengan apa-apa sebab. Kan kalau kita nak buat boleh. Jadi pahalanya terus tukar kepada solat sunat mutlak. Kemudian isunya apa lagi? Kalaulah kita selepas kita kerjakan solat isyak, tapi kita solat isyak itu secara takdim, jamak takdim. Dan mungkin kita bermusafir sampai ke satu tempat, kan? Musafir boleh jamak dan qasar. Jadi kita pun jamaklah solat kita, jamak takdim. Lepas habis solat maghrib, kita terus solat isyak. Waktu isyak belum masuk. Boleh ke tak boleh untuk kita kerjakan solat sunat witir selepas itu? Jawapannya boleh. Sebab apa? Sebab syaratnya adalah selepas menunaikan solat isyak. Maksudnya bukan selepas habis waktu isyak, selepas masuk waktu isyak, tapi selepas kita menunaikan solat isyak. Jadi itu dari sudut masanya. Jadi yang mana lebih afdal kita nak kerjakan sebelum kita tidur ataupun selepas kita bangun tidur dekat dengan subuh? Yang lebih afdalnya adalah melihat kepada kemampuan kita. Kalau kita confirm, kita rasa dengan keadaan kita, tubuh badan kita sihat ni, pagi esok biasa-biasanya boleh bangun, maka itu lebih afdal. Kita tunggu untuk solat sebelum subuh, maksudnya ketika qiyamul lail. Kalau kita rasa macam berat badan ni, morih banyak sangat ni, kan, macam tak confident je nak bangun esok hari, maka sebelum tidur pada malam ini kita kerjakan terus solat sunat witir. Kan, solat sunat witir itu maksudnya dengan kita pilih teruslah nak buat 2, 3 ke 5 ke 7 ke, pilih terus. Nanti kita akan bincang pada siri akan datang bagaimana kalau kita dah solat witir malam ini, esoknya kita bangun qiyamul lail, adakah boleh lagi untuk kita solat witir selepas habis qiyamul lail pada pagi esok ataupun tak? Dan beberapa persoalan lain berkenaan dengan solat sunat witir ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada esok hari. Kita akan bersiaran selama insya-Allah dengan kekerapan yang sama, waktu yang sama selepas asar pukul 5 sehinggalah hari Ahad.
4 hari. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekiranya ada kebaikan daripada pembelajaran kita pada hari ini, sama-sama kita amalkan, dan saya doakan supaya kita semua dipermudahkan untuk kita beribadah, dan yang penting memahami ilmu. Maksudnya sebelum kita beramal kena ada ilmu tentangnya, dan paling kurang ada sandaran kita. Orang tanya tentang solat-solat tertentu, oh kita ada, ini saya pernah belajar ni, buku ni habis tentang solat sunat witir, maka kita boleh jadikan sebagai sandaran. Ini kelebihan umat Islam, segala percakapannya ada sandarannya. Okey, insya-Allah kita akan sambung lagi siri perbincangan ataupun diskusi tentang kaifiat solat-solat sunat ini pada esok hari insya-Allah. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menyambut Ramadan insya-Allah.